warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umum kitab yang ma'rifat yang kita baca dan nanti kita hadirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Muhammad Al-Khudari dan tidak lupa kepada Fadil Sesangga Ahmad Al-Attar yang telah mengarang kitab Sirah Nurul Yaqin. Seterusnya kita hadirkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di selatan Thai, di Malaysia. Seterusnya kita hadirkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, saya mengajak pertama diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi keberkatan, rahmat dan keampunan ke atas majlis kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi pada malam ini, dan kita harapkan semoga pertemuan kita pada malam ini penuh dengan keberkatan, keredaan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala.
Lebih-lebih lagi kita bersyukur pada Allah kerana Allah Ta'ala berikan lagi kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan dengan bertambahnya lagi usia kita, bertambah tahun, bertambah usia. Hari ini 1 Januari 2016. Maknanya bertambah usia. Sebenarnya hakikat bukan bertambah usia, berkurang usia. Semakin dekat dengan kematian, semakin lama semakin hampir kita dengan mati. Jadi di antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijaksana itu adalah orang yang banyak mengingati mati. Dia banyak ingat mati. Bukan sekadar dia mengingati, bahkan dia berusaha untuk mencari bekalan, persiapan untuk menghadapi kematiannya. Maksud bekalan persiapan tu bukan sekadar dia beli batu nisan dia beli kain kapan dia. Ada orang dia beli kain kapan, dia beli batu nisan. Ustaz, saya dah siap dah batu, kain kapan saya, batu nisan saya. Waris saya dah tak susah lagi lepas ni. Kan itu persiapan. Persiapan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bekalan-bekalan yang dimiliki pakai untuk selepas mati, di dalam barzah, di yaumul akhirah, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan-tuan kita akan sama lagi mengajar kitab Sirah Nurul Yaqin, membicarakan mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikarang kitab ini oleh Syekh Muhammad Al-Khudaribik dan telah ditakik semula oleh Syekh Samir Ahmad Al-Attar. Masih lagi membicarakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau ke surat 50, betul tak? Berita gembira yang disampaikan oleh kitab Injil. Jadi perutusan Rasulullah, kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tuan-tuan telah diceritakan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Bagaimana sifat kepribadian, tanda-tanda kerasulan akhir zaman, nabi akhir zaman ini dah dicerita. Bahkan tuan-tuan semakin hampir, semakin dekat dengan kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin momokkan itu kuat. Momokkan dia itu semakin kuat. Bahkan sampai tuan-tuan tahap peradaban manusia ketika itu sahaja menunjukkan di antara tanda kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar sifat kepribadian, tanda-tanda lahir daripada diri Rasulullah, jasad Rasulullah, bahkan suasana keadaan sekeliling itu sendiri menampakkan, menzahirkan bahawa semakin hampirnya kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam telah memberikan berita gembira kepada kaumnya mengenai Al-Farqadis. Maksud Al-Farqadis ialah Muhammad ataupun Ahmad. Perkara ini dibenarkan oleh Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku iaitu Taurat, dan memberikan khabar gembira mengenai seorang rasul yang akan datang selepasku yang namanya Ahmad iaitu Muhammad. Ini tuan-tuan, dalam kitab Injil Nabi Allah Isa sendiri pun menyebutkan tentang kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab tersebut Farqadis.
Farqalis ini membawa maksud Ahmad ataupun Muhammad. Bahkan tuan-tuan, Farqalis itu bukan sekadar disebut Ahmad dan Muhammad, disebut juga sifat-sifat ciri-ciri Ahmad dan Muhammad tersebut. Ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah As-Saff, tuan-tuan, ayat ke-6. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata kepada kaum dia. Ini Allah Ta'ala cerita. Nabi Isa bin Maryam berkata kepada kaum dia bahawa wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Dia menceritakan tentang dirinya dan dia menceritakan juga tentang khabar gembira selepas daripada ketiadaannya nanti. Siapa dia? Iaitu kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ahmad. Maknanya Nabi Allah Isa sendiri pun ada membicarakan tentang kebangkitan Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad ataupun Muhammad. Nabi Isa telah menyebut sifat-sifat Al-Farqalis. Sifat-sifat tersebut hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam berkata dia mencela apa sifat dia? Nabi Isa kata dia mencela semua manusia disebabkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan dia mengajar mereka semua kebenaran. Ini kerana apa yang dicakapkan bukanlah rekaannya sendiri, tetapi dia menuturkan semua yang didengarinya, iaitu wahyu. Sifat ini telah disebutkan sendiri di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Najmi ayat ke-3 hingga ayat ke-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia, iaitu Muhammad, tidaklah memperkatakan Al-Quran itu mengikut hawa nafsu. Tidaklah apa yang dikatakan itu melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi tuan-tuan, Nabi Isa AS sendiri menceritakan tentang tanda-tanda sifat Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad ni. Apa tanda-tanda dia? Apa ciri-cirinya? Dia mencela mereka-mereka yang melakukan mungkar. Kesalahan-kesalahan tu dicela. Tak ada pun satu kesalahan tu yang dibenarkan, dicela. Kemudian pula dia akan mengajar setiap perkara yang bersangkutan dengan kebenaran. Kemudian dia kata apa? Dia kata, Nabi Isa kata lagi, dicakapkan bukanlah rekaannya sendiri, tetapi semua tutur kata yang lahir daripada dua bibirnya itu datangnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi dia tidak akan tuturkan sesuatu perkara yang mana tuturan itu daripada dirinya, tidak. Setiap tuturan yang lahir daripada dua bibir Rasulullah itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan. Dikuatkan lagi melalui ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 3 hingga ayat ke-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad itu tidaklah memperkatakan Al-Quran itu mengikut hawa nafsu, dan tidaklah apa yang dikatakan itu melainkan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Itu sebabnya kalau kita lihat sejarah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, tidak ada satu pun perkara yang lahir daripada dua bibir Nabi itu agakkan daripada Nabi, tidak. Saja-saja dia nak bercakap, tidak. Bahkan sampai tahap tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia senyap. Walaupun ditanya oleh para sahabat, walaupun ditanya oleh sesiapa sekalipun, Nabi akan senyap jika tidak ada sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat amanah yang lahir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan di dalam kitab Injil, disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Sifat kepribadian Nabi itu dia amanah. Dia takkan suka-suka bercakap. Sebabnya tuan-tuan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh 3 orang musyrikin. Datang jumpa Nabi. Ini setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi. Jadi datang 3 orang musyrikin wakil ni tuan-tuan, dia nak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang
keadaan dan keberadaan suasana Masjidil Aqsa untuk melihat adakah benar ataupun tidak peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Isra dan Mi'raj. Jadi ketika itu tuan-tuan, Rasulullah tak berkata apa kecuali senyap. Dan akhirnya tuan-tuan, setelah 2 minggu selepas itu barulah Allah sendiri subhanahu wa ta'ala turunkan Jibril alaihissalam untuk sampaikan kepada Rasulullah, dan barulah diceritakan. Ketika itu memuncak tuan-tuan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diriwayatkan bahawa di dalam keadaan gemetar. Nak bercakap takut tak betul, bukan perintah Allah. Maka ketika itu Rasulullah senyap. Sehingga kaum musyrikin waktu itu mereka sudah mengatakan, jika ini tidak benar ataupun Muhammad tidak dapat menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan, maka sudah barang pasti Muhammad itu dusta. Sampailah tahap Jibril alaihissalam tuan-tuan datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan tentang perihal tersebut satu persatu, dan akhirnya Rasulullah SAW dapat menyampaikan kepada mereka sebagaimana apa yang disampaikan, dan akhirnya keluar mereka beriman. Tidak juga yang dikatakan ingkar sombong, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalil. Orang kalau dah tak nak. Ini keadaan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab Injil yang telah disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Seterusnya tuan-tuan, kitab Injil Barnaba telah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas. Kitab ini baru saja ditemui, tetapi ia disembunyikan oleh tangan-tangan yang jahil. Ini satu teks yang pendek saja tuan-tuan. Kitab Injil Barnaba ni tuan-tuan, kalau disebut setengah riwayat bahawa ini adalah kitab yang sangat asli. Dia gini tuan-tuan, bila tika mana Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengikut riwayat daripada orang Islam. Tapi mengikut riwayat orang kafir ataupun musyrikin menyatakan Nabi Allah Isa itu disalib, dibunuh. Jadi selepas daripada, kalau katalah pengangkatan Nabi Allah Isa ke langit ataupun pembunuhan Nabi Allah Isa tersebut bagi pandangan mereka musyrikin, selepas daripada peristiwa tersebut tuan-tuan, pengikut-pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam yang rapat, orang kanan orang kirinya pun dibunuh ni. Mereka semua dibunuh. Jadi sebelum mereka dibunuh tuan-tuan, mereka telah dapat menulis ataupun menyalin semula segala ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Dicetak di atas kepingan-kepingan batu, dan akhirnya kepingan batu itu tuan-tuan diletak di satu tempat, disorokkan di satu tempat. Kalau tak silap, satu artikel menyebutkan di Palestin tuan-tuan. Diletak di situ. Ini adalah satu penulisan Injil yang paling asli, sehingga kan dia menyebut secara jelas tentang kewujudan ataupun kebangkitan Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad dan Ahmad. Jadi kitab Barnaba ni tuan-tuan telah disembunyikan lebih kurang 1500 tahun dulu, kemudian ditemui di Turki pada Februari 2012, lebih kurang 3 tahun lepas. Cuma tuan-tuan, setelah mereka menemui kitab ini dan disorokkan semula, tidak diwar-warkan kepada masyarakat awam. Kerana apa? Jika kitab Injil Barnaba ini tuan-tuan ditemui oleh masyarakat awam, sudah barang pasti Kristian akan terhapus. Pasti tuan-tuan. Kerana apa? Kerana mereka tidak meyakini Quran, mereka meyakini Injil. Lalu tiba-tiba mereka menemui satu Injil yang betul-betul asli, dan bila dikaji, sudah barang pasti isinya itu benar-benar menceritakan tentang kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang pasti mereka akan meninggalkan ajaran Kristian dan memasuki Islam. Itu sebabnya kalau kita lihat hari ini tuan-tuan, secara realiti masyarakat yang berlaku, orang berbondong-bondong meninggalkan tuan-tuan agama-agama lain dan mereka memeluk Islam. Tetapi syaratnya mesti berusaha dalam mengkaji. Itu
Itu sebab kalau kita lihat masyarakat, mereka hari ini berbondong-bondong, punca kebanyakannya bukan melihat akhlak yang telah ditunjukkan oleh masyarakat Islam, tapi hasil daripada usaha mereka mengkaji setiap agama, dan akhirnya mereka melihat bahawa Islam itulah agama yang benar-benar sempurna. Ada seorang sahabat, dia mengkaji agama. Dia kaji agama, tuan-tuan, boleh kata semua agama dia pernah masuk. Bermula daripada agamanya yang pertama, tuan-tuan, agama Buddha. Dilihat agama Buddha itu, setiap persoalan-persoalan ketuhanan yang bermain dalam akalnya itu, tuan-tuan, tidak ada jawapan. Bahkan jauh daripada apa yang sepatutnya. Ini yang dinamakan fitrah manusia. Allah Ta'ala letakkan sifat ketuhanan itu di dalam fitrah manusia, tuan-tuan, yang mana manusia tadi walaupun tidak diacukan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi sifat ketuhanan itu tetap dia akan merasai bahawa benar ataupun tidak. Kecuali mereka yang menafikan atas dasar ingkar. Jadi tuan-tuan, dia tadi daripada agama Buddha masuk agama Buddha, tuan-tuan, masuk agama Hindu. Daripada agama Hindu, tuan-tuan, melihat tidak ada juga jawapan yang bermain dalam akal. Sehingga akhirnya tuan-tuan masuk dalam agama Kristian. Bila dikaji dalam agama Kristian pun tidak ada kesudahan, tuan-tuan. Cuma mirip-mirip, hampir-hampir, tapi tidak ada juga penyelesaian dia. Sampailah akhirnya, tuan-tuan, bila ke mana dia mengkaji Islam, di situ, tuan-tuan, setiap persoalan-persoalan yang bermain daripada awal tadi, satu-satu demi satu jawapan yang didapatinya, tuan-tuan. Akhirnya bila ditanya, ada agama lagi? Tak, inilah agama yang benar-benar pasti. Itu sebabnya, tuan-tuan, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan, ialah faham. Syekh Hasan Al-Banna kata apa? Al-fahmu